Lanting kau tak nak. Dia Yusuf Muhammad ayat ini puasa Panimah Muslimin dan Muslimat, Lanting, blocking. perempuan yang ada. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini kita dapat bersama-sama berada di surau ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkati dan berkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita tak cukup berpayah, sekali-sekali juga kita bolehlah menghidupkan suasana persaudaraan. Mudah-mudahan perkembangan kita itu akan menuju pada selamat, insyaAllah. Matlamat kita sudah jelas. Mudah-mudahan pada malam ini kita dapat uraikan sedikit firman Allah, pendek saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Dan mereka tidak diarahkan, tidak diperintahkan, tidak disuruh, melainkan supaya mereka menjadi hamba atau beribadah kepada Allah atau menyembah Allah dalam suasana penuh keikhlasan kepada agama. Dalam ayat ini dijelaskan bahawa tidak disuruh. Mengapa Allah tidak menyebut mereka disuruh beribadat dengan ikhlas, tetapi disebut tidak disuruh, melainkan supaya beribadat. Apa beza ini? Kalau kita ditanya orang, ada duit tak? Ada. RM1, 10 satu jawapan. Yang kedua, ada duit tak? Mana ada duit? Tak ada langsung 10 lagi. Sama disebabkan jawapan 10. Kalau orang bertanya, ada orang yang ceramah ni? Ada? Orang? 3 orang. Jawapan yang kedua, mana ada orang? 3 orang saja. Kenapa jawapan dia begitu? Dalam ilmu tauhid pula disebut mutalakam. Ada? Yang kedua, tidak ada Tuhan. Tuhan tak ada, melainkan Allah. Itu dalam bahasa Arab dipanggil mula-mula menafikan sesuatu dan diisbatkan baik, dipanggil ilmu taukid. Kalau orang tanya tidak ada Tuhan, Tuhan mana yang tanya? Kalau ilmu tidak ada Tuhan, Tuhan mana yang tanya? Tidak ada Tuhan yang dinafikan di sini adalah Tuhan yang sebenar ke Tuhan yang tak sebenar? Yang nafi itu mana? Tidak ada Tuhan, Tuhan mana? Tuhan mana yang dinafikan? Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar tak ada. Yang sebenar-benarnya Allah, melainkan yang sebenar itu ialah Allah. Jadi artinya yang menafikan itulah Tuhan yang sebenar. Pasal apa? Kita nak menyabitkan, kayak sabit-sabit umpuk kan, nak mensabitkan bahawa yang sebenarnya ialah Allah. Yang lain-lain itu kita bukan menafikan Tuhan yang batil. Menafikan Tuhan yang batil kan bukan batil, itu panggil tahsil, hasil. Tuhan yang batil tak payah nafi mana sekali. Tuhan yang batil waktu dah nafi, memang tidak ada Tuhan. Yang demikian dalam surah Allah kalau menafi-nafikan itu betul. Faham konsep? Saya tak pelajari, tak apa lagi. Konsep dalam ilmu mantiq ilmu.
Begitulah. Tidak mereka disuruh, mereka tidak disuruh. Sebenarnya disuruh, benar. Tapi suruhan itu ialah supaya ikhlas. Tapi tidak disuruh melainkan supaya menyembah Allah dalam suasana penuh keikhlasan. Maknanya kalau beramal, kalau beribadah, ikhlaslah. Kalau beribadah tidak ada sebab-sebab yang lain, tak sikit pun tidak. Kalau puasa itu bukan pasal nak diet, bukan, sikit pun tidak. Tadi puasa doktor suruh berhenti makan, nampak? Pusing juga. Buat semayang, kita buat sekali lagi. Kalau mereka buat sikit, ingat sikit badan. Ada guna sikit lagi. Itu sebabnya khalis ini, air yang khalis, ma'un khalisun, air yang betul-betul air, tak campur sikit minyak, tak yang betul-betul air itu. Itulah badan khalisan, susu yang betul-betul susu, tak campur air, tak campur lagi, itu khalis, suci betul. Ini kita nak maknanya kalau beribadat, kalau kita buat benda tu betul-betul. Pasal dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana arna syuraka, aku tak layan orang-orang yang menunjukkan. Hanya kalau kita buka dalam pandangan Abu Layth As-Samarqandi, seorang itu sembahyang kerana Allah, tetapi dia lambatkan sikit kerana orang. Dia sembahyang tak salah, basic dia. Asas dia sembahyang kerana tak salah, tapi dia lambatkan sikit kerana orang. Pasal sembahyang sikit. Kata Abu Layth As-Samarqandi, sembahyang itu dapat pahala, lambat itu tak dapat pahala. Imam Ghazali kata tolak habis. Pasal Allah tak mencampur sikit pun. Abu Layth As-Samarqandi ulama mazhab yang rapat yang ke-12 menunjukkan Samarqandi itu orang Samarkand lah, dan dia dalam kampung ni. Kalau tak masalah sin, Abu Layth As-Samarqandi. Jadi kadang-kadang kan kita sembahyang, kadang lambat, kadang cepat, kadang berlalu sikit. Itu kita jadi nak tu. Mengapa dia berlalu? Mengapa dia lambat sikit? Itu semua dia jadi. Ya. Walau bagaimanapun, kita ni boleh pecahkan kepada 3 pecahan. Dengan al-ubad salah satu asnaf. Hamba-hamba Allah ini boleh dah dipecahkan kepada 3 golongan, 3 pecahan, 3 bahagian. Tiap satu golongan itu ada 3 tanda. Tiap satu golongan itu ada 3 tanda. Seorang yang beribadat, orang yang beramal, itu kita berlaku. Pertama, golongan yang beribadat kerana memang takut kepada Allah. Kita ni kan takut. Sama ada takut masuk api neraka, ataupun takut tak masuk syurga. Sama ada takut masuk neraka, atau takut tak masuk syurga. Kalau disebut takutkan kepada Allah, memanglah sebabnya kita beriman kepada Allah, ujungnya beriman kepada hari pembalasan. Kalau hari pembalasan tak ada, relax orang. Maka basic asasinya ialah beriman kepada Allah, beriman kepada hari
kita ini peringkat yang golongan yang pertama beribadat kerana takut. Tapi Imam Ghazali pula pecahkan kata ni, kalau orang itu beribadat kerana takut kepada Allah, ibarat seorang kanak-kanak bekerja menurut arahan bapaknya, bukan kerana apa-apa, takut arahan. Di sekolah, kita anak sekolah pun takut bapak, dia pergi ambil air ke dapur, takut orang buka cengil rupanya. Tak ikhlas, tak ikhlas sangat pun. Menyembah dia merintah. Dia pergi juga. Dia pergi itu bukan pasal nak pergi. Dia pergi itu pasal tengok bapa misai mentingkan. Takut bapa cengil atau pun. Yang kedua, dia beribadat kerana mengharapkan sesuatu. Ala sabilir raja. Kalau saya uraikan sedikit maksud harap, sedikit. Sebenarnya tak uraikan tak apa, tapi saya tambah sikit. Harap ini ada macam-macam pecahan. Harap ini mestilah kita melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan kehendak yang mengarahkan, maka kita harapkan melalui perbuatan yang diarahkan itu sesuatu yang telah menjadikan. Faham kan? Saya pun tak faham. Saya ulang lagi sekali. Saya pun salah uraian. Makna harap itu ialah setelah kita laksanakan sesuatu yang sesuai dengan yang diarah, maka kita harapkanlah pemberian dari yang mengarah yang telah janjikan menurut arahan. Ning berjaya. Itulah. Pasal kalau sekiranya kita melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diarah, tapi diharapkan benda yang dijanjikan, maka itu bukan harapan. Itu bila bagi ini. Pasal kita buat sesuatu yang tak sesuai dengan apa yang diarah, bagaimana diharapkan benda yang telah dijanjikan oleh Allah? Dan harapan itu mesti yang akan datang. Maka sekarang ini kita diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya beribadat, dan dijanjikannya ialah untuk masuk syurga. Maka kita harapkan masuk syurga itu dengan melaksanakan salat melalui arahan tadi, dan itulah yang jadikannya kalau benar masuk syurga. Itu harap. Okay, faham? Tetapi dia yang akan datang kerana sesuatu yang telah berlalu dan kita tidak lakukan sesuatu itu, harapan pun meleset. Tapi yang telah lalu, maka itu bukan harapan, itu dipanggil sesalan. Maknanya begini. Saya berupaya nak faham. Kalau kita merenung-renungkan perbuatan-perbuatan yang telah lalu, kalau aku buat, kan harap juga. Kalau aku buat, masuk surga. Tetapi telah tidak dibuat, maka bukan harap namanya, itu sesalan namanya. Memang harap juga. Lau kunna nasma'u aw na'qil ma kunna bi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar dan aku fikir, aku renung-renung dulu ni, tak masuk neraka tu, harap juga itu dipanggil sesalan. Ini diuraikan oleh Imam Ghazali dalam bab harap. Memang panjang kisah. Jangan baca seorang-seorang, pening seorang-seorang. Saya pun baca 4-5 kali pun pening betul. Sama juga saya baca akidah orang-orang Kristian mengenai
Nabi Isa kena sayang. Bagaimana akidah orang-orang Kristian ni? 3 partai baca baru faham. Maknanya dah ni mungkin orang Kristian pun tak faham sebenarnya. Dia pun tak faham. Orang-orang yang bawa masuk Kristian tu semua dia baca ini seperti ini. Tak benda. Dia kata Allah Ta'ala apabila Nabi Adam makan buah syurga itu, Allah Ta'ala pening kepala. Allah Ta'ala tak pening. Bagaimana nak menyelesaikan masalah Nabi Adam? Lama dia fikir. Lama. Sampai zaman Siti Maryam baru fikir. Aku masukkan buah Maryam. Mengandung Maryam, lahir Nabi Isa, salib Nabi Isa. Baru tertembus dosa anak Adam. Oh, lama betul Tuhan terpenuh. Bayang, saya baca 3-4 kali memang payah nak. Benda dia buat fikir, benda pelik-pelik kan. Ini banyak tak faham ni. Tak faham pun tak apa. Tak sahab, tak faham. Habis. Ini dia, Ar-Raja. Ingat, Ar-Raja harap ini ialah benda yang akan datang. Tetapi sama juga yang telah lalu dipanggil sesalan. Sama ada benda itu dapat atau tak dapat. Yang telah lalu kalau aku buat aku dapat, Allah aku tak buat. Menyesal sesal. Bunyi dan harap laukunna, kalau aku buat nasma, aku dengar. Aku nak aku fikir, aku tak masuk luar. Ini benar-benar. Di sini kita balik. Kita beribadat semata-mata mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan ini mesti sesuai dengan benda yang perintah. Jangan kita buat benda yang tak sesuai dengan perintah Allah. Kita harap juga. Kita minum apa? Mudah-mudahan masuk surga. Ini punya harap. Yang ketiga, dia beribadat ala sabil hub. Memang cintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang cinta kepada Allah. Bukan taraf tinggi sikit lah, cintakan Allah. Macam Rabi Abdul Adawi. Kalau aku beramal untuk masuk syurga, masukkan aku dalam api Tuhan. Itu taraf tinggi lah. Kita ni kalau beramal untuk masuk syurga tidak salah. Jangan bimbang. Nabi pun pesan, kita minta masuk syurga tu. Kita ni kita minta duit. Dan kalau atas dasar cinta, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh wahai Muhammad, sekiranya kamu kasihkan Allah, ikutlah kami, ikut Nabi itu. Yuhibbukumullah, nanti Allah sayangkan kepadamu. Kalau dah Allah sayangkan kepada kita, kan selesai masalah. Macam di dunia juga, kalau orang atasan sayang kepada kita kan senang. Kan jadi kroni kan mudah. Tanah dapat, malah dapat, pasir dapat, pasal dicintai oleh orang di atas. Tetapi kalau Allah sayang kan lagi bagus. Tapi orang tidak mau Allah sayangkan. Dia mau dia orang lain, manusia sayangkan. Itu yang penting Allah sayang. Yuhibbu kamu bilang. Tapi orang-orang kafir mengasihi berhala-berhala sebagaimana mereka mengasihi Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbillah. Tapi orang beriman ni lain sedikit. Orang beriman terlalu cinta, kasih kepada Allah. Tetapi kasih kepada Allah ini bukan mulut, perbuatan. Itulah yang menunjukkan cinta kasih kepada Allah. Perjuangannya itulah yang dapat menjadi yang dikasihkan kepada Allah SWT. Tak boleh cakap saya sayangkan Allah, saya kata tak mahu dia ini. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman ni asyaddu hubbillah, memang terlalu kasih kepada Allah. Ini dia 3 golongan. Kita ulang balik. Yang pertama, golongan yang beribadat kerana takut kepada Allah. Yang kedua, kerana harap kepada Allah. Yang ketiga, cinta kepada Allah. Apa pula tanda-tanda yang 3 golongan ni? Sekarang kita ni tak mana. Sekarang kita berada di mana?
takut kepada Allah ke, cinta kepada Allah ke, harap kepada Allah. Boleh pilih yang mana-mana betul. Boleh pilih mana-mana yang agak sesuai. Tetapi bukan dipilih-pilih, ditengok kita punya tanda-tanda, fakta-fakta yang ada pada kita. Hari ini kita boleh nilai satu atau kita dapat tiga-tiga sekali. Yang tiap-tiap satu tadi ada tiga pula tanda. Tiap-tiap satu tadi ada tiga tanda. Yang pertama, orang berani ibadat kepada Allah atas dasar takut kepada Allah, maka tandanya ada tiga. Yang pertama, rasa hina diri sendiri, rasa rendah, hina. Tengok orang lain, tengok diri sendiri, hina. Tak ada rasa hebat. Kadang-kadang rasa hebat orang tak itu. Cuba je. Dengan mama ini, sekali-sekali lintasan iblis itu memang ada. Kadang-kadang kita tak kurang, tak kurang, kita rasa action pula. Kita rasa orang daripada kita yang act. Itu kadang-kadang kan ada masa-masa kita ni angin ke mana. Orang tak tahu kita pula dia tak berbuat. Kita tak tahu dia. Dia berkata kita tu. Pula kita tak berbuat. Kita tak bersama sebab Nabi bertemu dengan kanak-kanak, Nabi pun beri salam. Nabi bertemu sahabat Nabi yang mendahulukan salam. Kan Sayyidina Ali kata, berapa kali aku nak cuba beri salam kepada Nabi, tak pernah dapat. Kata Sayyidina Ali, nak mula Nabi, nak mula kum dah sampai. Takkan. Itu Nabi merendahkan diri, merasa rendah. Kita tengok kambing, kita tengok kambing, mulia kambing kepada kita. Harap itu yang paling tinggi martabat sebenarnya. Tengok kambing, mulia kambing ini benar. Pasal kambing dosa tak ada. Mulia pada kambing pada kita. Ya. Itu sebabnya jumpa anjing telan dahaga nak mati tak minum. Jumpa satu orang manusia yang tak semayang, anjing bagi minum dulu, diundang dia. Pasal anjing tu, walaupun dia anjing, tapi dia makhluk agak layak, tak ada dosa. Dia hanya najis pada air minum dia. Satu orang lagi mau minum buah, tapi memang ini tak pernah semayang, bagi anjing minum dulu, biar dia mati. Itu betul. Pasal orang yang tak semayang, dia tak membunuhnya. Biar dia pula orang tak seluar, tengok orang pas, dia kata, itulah hukum, itu bukan hukum pas. Islam ni nak nombor hati. Mengaji tak habis ke bayang. Nampak. Tengok kebau, mula kebau benar. Dia berkhidmat dengan orang bulan Ramadan, bulan haji, sebelih orang berkhidmat kebau. Kita yang berkhidmat kita, orang nak sebelih kita. Kebau kena langgar, laku dah pilih balik sekilo. Kalau kita langgar tu nak jual, sekilo RM10 ada. Begitu. Kena kita ni, dia katakan kepada Allah. Tengok orang kafir, kita tak kena pasal. Dia ni masuk Islam hari ni, mati hari ni, masuk surga dia. Kita kan mati hari ni, belum tahu banyak soalan. Tengok orang tua-tua, dah lama dah punya ni, beramal banyak kan. Aku sikit, begitu kita semua. Tengok kanak-kanak, budak-budak ni, dosa tak ada. Tengok orang jahil, dosanya sedikit pada aku. Aku ni tahu sikit. Dosa aku lebih sedikit. Rasa rendah ni pada orang. Sampai taraf itulah kita betul dengan dia. Dan jadi itu satu orang jumpa tuan-tuan, saya ni sombong tuan. Tahu dia apa? Apa yang saya patut buat?
Tuan guru dia kata begini, tuan guru tu pergi sebuah masjid, bawa batu. Bawa batu banyak. Betul, dalam waktu itulah. Nanti kalau ada orang datang, aku beri dia baca, so ketuk pun lepas. Itu rasa ilmu. Cepat. Satu orang kami tak tahu, ketuk pun saya. Itulah, dan terus ketuk. Habis batu lah. Macam tuan guru dia. Sombong lagi tuan. Betul. Ya, terhina lah. Lagi sekali, barulah terasa hina. Sebab kadang-kadang kita lihat di wali-wali Allah ni, sengaja dia buat pakaian yang lekir-lekir, biar orang hina dia. Takat mana dia tak itu. Kadang-kadang orang kata lah. Kadang wali-wali Allah kadang-kadang dia beli sikit. Macam orang gila dia. Macam dia bukan gila. Tapi jangan bentuk wali juga. Tengok orang gila, wali ni. Balik. Itu dah rasa hina. Yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda orang yang beribadat kerana takut. Wa yastaqillu hasanatihi. Rasa ibadat ni masih sedikit. Sikit. Yang silap kita rasa banyak, itu masalah. Masa bila? Memang tak cakap. Memang tuan-tuan tak cakap. Masa bila? Apa bila lepas Isyak balik? Tak semain sunat. Itu kan dia. Rasa-rasa macam mana kalau melaku. Tak semain sunat je. Bukan sini dah tempat lain kan? Apa salah tu Muslim ini semain sunat? Salam turun dia. Banyak surah-surah itu. Kadang-kadang setengah-setengah surah lah mengada-ngada bersalam beratur semua. Itu yang dipikirkannya. Semain sunat tak dipikirkan. Kalau tak salah, sekampung tu. Tetapi kalau tak semain sunat, tak apa. Salah-salah, je. Tak apa pula. Orang inilah yang merasa paling banyak. Orang yang tak semayang. Lepas main Isyak kan sunat muakkad. Lepas main Maghrib kan sunat muakkad. Kenapa lepas main Maghrib? Assalamualaikum loh. Untuk bawah tu. Bukan silap masuk lain. Jadi makna tak terasa amalan sedikit, tak terasa. Tak terasa nak menambah-nambah. Itu masalah. Kecuali lah ada mustahak sangat. Itu kecuali lah mustahak sangat. Ya, tenang. Tak ada masalah. Tapi kalau benda lain, rasa sedikit je. Duit rasa sedikit, malu lagi. Sudah 2 juta, duit mau 4 juta. Sudah 1 bilion, mau 2 bilion. Tengok, suatu 1 bilion je dia. Agaknya kalau betul lah seorang kan. 20 bilion je, tapi makan dah tak boleh. Unyanya dah dulu. Jadi manusia kan sebenarnya sudah begitu. Tak cukup-cukup, tapi amalan dia cukup tak? Amalan dia sudah rasa cukup. Tenang. Tak ada apa lepas itu. Salat subuh, tak apa dia. Sunat tak apa. Quran tak baca tak apa. Dia sudah banyak. Murid tak banyak, tak banyak. Quran sudah banyak-banyak. Cukuplah berapa dia banyak. Dia besok surga ramah tak buat semua banyak. Kita bisa rasa amalan kita masih sedikit. Tengok orang pun amalan kita. Kalau dunia kita rasa banyak. Akhirat kita rasa sedikit. Yang ketiga, dia rasa dosa banyak. Dia rasa dosa dia sudah banyak bimbang. Tak tenang rasa. Tak mati yang ini baik. Beban mana-mana, dosa banyak mana yang bawa. Dosa banyak. Tahulah dari manusia, dosa macam-macam. Keluar di bandar dah dosa. Duduk borak-borak kan dah dosa. Makan garam tak halal tak tidak. Ada kawan tanya saya soalan. Saya tu yang mula lama dia kata. Lama makan ayam. Tengok dah orang boleh ayam kita ada boleh gula. Tengok dia kata. Tengok. Tak sangat sama. Saya makan juga.
Saya makan dia punya ada telan tak sanggup pula. Berdosa tak sanggup. Kuat nafsu lagi pada akal. Dia punya juga. Hanya tak telan punya. Tapi air lu meleleh tu bakal. Jadi artinya kita mesti rasa dosa banyak. Timbul-timbul hanya Nabi kata dia, kalaulah dosa manusia seorang santak ke langit dosa, sampai ke langit dosa, kemudian dia bertemu kepada Allah dan minta ampun Allah. Kalau dosa banyak laut, buih laut itu pun dosa kita minta ampun Allah ampun. Tetapi jangan lagi sengaja-sengaja nak buat dosa. Tak apa, dosa belum sampai ke langit ni. Sikit-sikit. Jangan berbesar. Dosa yang kecil jangan dianggap kecil, dan dianggap besar. Jadi artinya, tuan-tuan dan puan-puan, dan apabila rasa dosa itu lalu banyak, beristighfar kita lah tiap-tiap malam 100 kali. Kurang-kurangnya 70. Kalau orang kata, kalau kamu ampunkan 70 kali pun Allah ampunkan dosa syirik itu. Maknanya 70 kali dah banyak. Istighfar, minta ampun, semoga Allah ampunkan dosa. Jangan rasa dosa tak ada, nanti masalah. Doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru illa anta. Sesungguhnya Allah, aku menzalimi diri aku sendiri dengan suatu zaliman yang sangat banyak. Tidak ada siapa yang sanggup mengampunkan dosa engkau saja, ya Allah. Faghfirli, ampunilah akannya. Ingat, satu hari 100 kali beristighfar, bertaubat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan orang-orang yang diampunkan Allah. Jangan tunggu nanti mati keluarga pun memberi syarahan. Tuan-tuan, perempuan, terima kasih banyaklah sama-sama datang menghadirkan diri untuk menyelenggarakan jenazah. Yang ini saya mengambil kesempatan, kalau ada yang berhutang ataupun semati ini berhutang, tuntutlah. Kalau siapa yang berhutang dengan dia, bolehlah tuntut. Kan dia baik berhutang dulu bertulis, kan bagus. Kan dalam hukum fiqh, kalau berhutang bertulis, tapi bolehkan kita ikut hukum syarak. Sposin pun bertulis, pasal nanti mati kan orang bilang, Iza qadayantum ilayhi ila musamma faktubuh. Apabila kamu hutang, tulis. Pada suatu masa yang bukan hutang, habis. Tulis 3 bulan. Hanya taksi. Cukup 3 bulan? Macam tak. Tak harus tanggung. Kamu tanggung sebulan tulis. Apabila ditanggungkan sebulan, maka tiap-tiap satu hari itu, dalam masa 3 bulan tadi, Allah beri kita pahala bersedekah 300 ringgit. Pahala dapat. Padahal bukan sedekah pun berhutang. Maka Allah beri kita pahala tiap-tiap satu hari yang tanggungkan itu seperti bersedekah dengan orang. Tapi ramai orang meminjam duit, dia tak mau tulis. Kau tak kaya aku ke? Itu masalah. Kan masalah saya tak percaya. Kalau mati, ini masalah. Belum syarat. Kalau sekian hutang, kan mau masuk. Tulis, tak bawah. Tidak wasiat. Kalau hutang, kalau mati, hutang pada siapa. Teringatlah saya cuba kisah. Ini luar tajuk sikit lah. Orang ini kaya, banyak pinjam hutang pada orang. Dia pun sakit. Seorang pun tak datang bawah dia. Saya nak ingat apa
Orang hutang seorang pun tak datang kawan aku. Ayah, orang takut ayah kalau datang minta hutang. Dia pun isytiharkan besok. Dengan dia isytiharkan, semua hutang akan dilupuskan satu rahmat. Ramai dah untung pun. Orang datang negara ni pasal hutang tak lepas. Keluar tadi. Terus. Yang kedua, orang beribadat kerana harap. Apa tadi? Ikutan. Yang pertama, dia menjadi ikutan orang. Dia menjadi ikutan orang. Segala tingkah laku dia, ibadat dia, amalan dia menjadi ikutan orang ramai. Maka dia hendaklah melaksanakan perbuatan yang baik supaya menjadi contoh pada orang awam. Itu sebab pada suatu ketika seorang ulama, orang kata dia ni membuat beramal, dia buat malam. Start malam itulah dia beramal setiap malam. Pasal orang sangka baik pada dia. Iza zanna bikum ahan khairan pasal dia terzanna. Apa bila orang sangka kau baik, naklah kau laksanakan apa yang disangka oleh mereka itu. Orang yang baik, anda baik. Sebab kita bila orang kata kita baik, kan harapan untuk masuk surga kan nanti. Harapan. Kalau tuan-tuan mati dalam kampung Taman Stasiun, mati seorang, kita pun cakap sama kita, saya dia punya. Oh, apa dia kita orang baik? Baik lah tu. Harapan. Bukan tunggu pegang kanda. Ini orang Pak Imam terang kan, kita kena bayangkan apa kita katakan main ni baik, memang lah baik, kau dapat sendiri. Kalau dia jahat, Allah sembahyang macam itu baik juga kan munafik namanya. Kalau saya jadi imam, katakan saya tak akan buat. Saya tak akan buat. Hadis itu tak sama dengan apa yang kita buat. Nabi kan kalau sekiranya seorang itu meninggal dunia, maka 3 orang mengatakan dia baik, maka dia baik. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kalau 2 orang kata baik, kalau 2 orang kata baik, memang dia baik. Kan sahabat pula aku segan pula nak tanya kalau seorang kata baik, maka aku tak tanya lagi. Bukan kita pegang keranda. Ini orang awam dah tahu dah betul-betul baik itu, maksud baik itu. Sama hadis katakan bahawa aku seorang itu nak dikebumikan dalam kubur, tiba-tiba kebetulan orang pun azan. Tak kira azan zuhur, asal tak kira. Azan pun dimulakan, dia pun masuk. Itu tanda-tanda baik. Ada orang masyarakat, dia azan dalam kubur pula. Dia azan. Tak berlaku. Ada orang tanya, Ustaz, apa hukum orang bang dengan kubur? Orang bang kubur pun ni, orang kubur. Mana pula orang sayang ni? Yang kedua, yakunu as-khannas kullihim. Yang kedua, orang yang terlalu pemurah. Ini orang tanda-tanda ada harap. Beramal kerana harapkan kepada Allah, mudah nak keluar duit. Tung lalu mudah. Duit tak ada pun acah hubung. Tangan juga semua sampai. Walau duit tak ada, tangan pun jadi lah. Maknanya duit tak bawa, dia bukan tak nak bagus, tak nak bagi kan. Duit tak ada, tak bawa, terlupa tadi. Untuk nampak cara terhormat, masuk ambil keluar, turun balik duit. Tanda-tanda orang yang harap ialah kita nak tukar sikap. Ada orang jadi kekut, semayang kuat, kekut nak mampus. Kuat, kemain semayang, ini solat, berani-berani semayang. Duit
depan minum seorang pening tak pun mana pukul ganti minum seorang. Kenapa dia kedekut? Dia mesti dia. Jangan jadi orang kedekut. Dia ada bakhil, ada tamak, ada syahid. Syahid beritahu. Syahid itu maknanya nak untuk diri sendiri pun tak nak. Itu syuh syahid. Terlalu kedekut. Macam boleh jadi betul. Syahid. Maknanya dia nak minum sendiri pun tak minum. Sayang dia. Dia sampai kedai tekak kering. Minum dia. Ini saya bukan cerita berlaku. Dia tak minum. Dia sanggup tak naik dia sejam kaki tuan-tuan tak. Ini orang bakhil boleh tahan. Orang punya tak tak, dia punya pun tak boleh tak. Tamak tak, orang punya dia mahu tapi tak boleh. Bakhil kan tamak, syahid saja. Ada jenis orang. Ada jenis orang, dia suka beli orang, suka kerja, tak suka. Tapi hutang bukan nak bayar. Jangan jadi kata ayah sufi. Kalau kita dikekut, bagaimana ubah dengan dia dikekut kawan? Bersahabat orang-orang yang tidak dikekut, bersahabat. Jangan bersahabat orang sama kedekut. Lalu sama-sama minum, masing-masing bayar. Ayo, dia kedekut. Kira-kira semua kan tak? Saya ini saya. Susah. Kalau kedekut ni payah nak masuk surga ni. Kedekut. Tak cerita duit ni. Dia kalau kedekut pun dia mesti habis. Sama ada rumahnya runtuh, atau banjir, atau terbakar, atau dicuri orang, atau dia sakit macam-macam. Tetap boleh jadi duit dalam poket saya sakit pula. Satu orang itu bukan main kedekut, sakit dia berpuluh-puluh ribu dia dah. Nak ke Mekah tak boleh pergi, sayang dia. Akhirnya dia sakit, dia berpuluh ribu, ratus ribu dia. Maknanya sebenarnya kalau kita ni rajin bersedekah banyak. Sebabnya kita di mana-mana masjid. Kalau orang kampung seorang bagi RM10 pun cukup. Ini satu kampung RM10, satu rumah. Kalau 1000 rumah tak RM10,000. Bila RM10,000 imam kan boleh RM2,000 gaji dia. Orang nilai imam sendiri. Ini imam tak tahu apa. Imam mana begini? Gaji dia 200 tahun. RM10,000. Maka hujan yang menangis RM10,000. Kita kan boleh bayar dia api kan terang. Bisa dikumpulkan terang. Kenapa saya RM10,000? Saya nak tambah sikit. Kalaulah orang kita boleh mengambil yang paling utama, meninggalkan yang utama dan paling utama, penting dan yang mana penting. Kita tak tahu orang Malaysia Mekah 70,000 Mekah. Kalau seorang 3,000, 21 juta. Sudah pergi tiap-tiap tahun. Tahun itu nak pergi tahun. 3,000 tu kumpulkan 1,000 orang. Bermakna sudah dapat 3 juta. Sudah boleh bina sebuah sekolah berasrama. Tapi ini tak boleh kita laksanakan orang marah. Jadi bukan apa benda kecil. Bukan masalah kecil. Masalahnya pahalanya lebih banyak daripada umrah. Ini tegaknya sebuah sekolah, kita punya duit. Lahir budak-budak yang cerdik-cerdik yang bakal jadi ulama akan datang. Pahala kita tanggung. Kita akan tumpang pahala sampai kiamat. Itu peningkat. Kalau buat umrah belum tahu, tak terima tak tahu betul tak betul. Saya tahulah, saya rajin berceramah pada orang faham. Seribu orang tak pergi, seorang 3,740 itulah. Shopping 1,000 tak dapat ini.
Susah banyak lah. 100 orang satu. Jadi 5,000 tak 500,000 satu bulan. Ini kita nak ubah. Masjid kita banyak yang tak sah. Masjid kita banyak yang tak sah. Bila air masih lembut. Bila air kita di Malaysia memang tak bersih. Memang penting tengok bila air sorang-sorang. Masuk je pun tak masuk. Mengandung bubus dia. Kadang-kadang bila air ensil pun tak ada ensil. Mana pergi ke masjid ensil? Saya pergi masuk masjid 18 tandas dia. Satu bilik pun tak ada ensil. Bagaimana kita nak masuk bilik air itu kita ensil saja? Tolak rumah tak melompat dia. Baru ni saya bisa masjid, lampu pun tak ada. Lampu pun tak ada. Tu pelas itu pun tak terbeli. Itu yang kotor. Kalau orang putih baru masuk Islam, tengok bila air ni arah, inilah Islam. Kena cek lah. Kadang-kadang masa kita masuk masjid, dia tak berubah terus masjid, tak boleh bila air. Sekian dimaknkan. Yang ketiga, orang yang zuhud pada dunia. Zuhud. Tak kisah. Bukan zuhud tak nak. Ambil. Maknanya zuhud ini ialah tidak tercinta. Umar besar. Bukan Umar besar tidak kurang. Satu orang ahli sufi, zuhud, beli kerusi cushion bukan mahal. Kenapa tuan beli kerusi mahal? Jadi buat orang zuhud ya, saya nak pakai. Tetamu nak pakai. Nampak? Tapi bukan dia cintai benda itu. Orang besar-besar. Maknanya orang besar itu dia boleh buat surau dalam rumah. Dia boleh macam ini. Kita tertakluk kepada kita. Apa nama? Penilaian kita. Hanya dengan duduk kadang-kadang ada orang pula sengaja tunjuk-tunjuk yang dia zuhud. Untuk ahli zuhud lain. Ahli zuhud kalau makan nasi depan orang, dia banyak. Dia tak mahu tahu orang tahu yang dia zuhud itu. Dia tak mahu orang lain tahu yang dia zuhud. Bukan dia makan tangan, makan lebih sikit daripada biasa. Orang dia makan sikit, depan orang dia makan banyak, ada orang zuhud. Dia yang kita buat begitu pula banyak. Masa banyak ni orang zuhud. Kemudian yang ketiga, orang beribadat kerana cinta kepada Allah. Tiga tadi. Yang pertama, dia memberi sesuatu yang dikasihi. Dia beri, itulah yang paling disayangi. Contoh, apabila turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu takkan mencapai kebajikan sehinggalah kamu nafkahkan apa perkara yang kamu paling kasih dan sayang. Tiba-tiba Zaid bin Haris, ya Rasulullah, dengar ayat yang turun, yang paling aku sayang ialah kedai dunia. Kedai? Bukan kedai orang jalan dunia. Gimana? Mudahkan orang dulu senang pakai. Sekarang pakai tak banyak pakaian. Inilah yang paling sayang ya Rasulullah. Ambil. Nabi kata dengan kebahagiaan. Engkau bagi anakmu kecilan. Tidak, Rasulullah, aku nak minta Rasulullah tak. Engkau bagi anak ada ahli tafsir menguraikan mengapa Nabi sebut tak terima Nabi tinggi psikologi. Benda itu saya buat je. Kalau tak ada, apa nak apa? Tetapi kalau bagi anak dia, lain kali dia boleh tumpang dulu kan. Kalau orang punya, mengandung ya, aku kunci tu. Sahabat yang lain pula, dia sedekahkan dia, kebun taman dekat pintu, dekat Masjid Madinah. Dia katanya kebun taman tu memang cantik. Sungai ada, kecil, sungai. Ya semua, kau ambil lah kebun aku ni. Jangan. Kau beri saudara. Kecilan tuan tak, tapi tak. Kau bagi saudara. Memang cantik, betul sebelah kebun. Masjid, dah tahu itu.
Kau bagi saudara. Maknanya kalau saudara ambil, tak apalah. Bila-bila rasa kena nak makan, kan boleh minta tu kapur. Ini memberi sesuatu yang paling dikasih. Orang kata kalau orang banjir-banjir, kan baju-baju yang apa, yang ada buruk-buruk, macam boleh beri tak? Boleh beri, dapat pahala juga sikit. Tinggi, tak tinggi. Kadang-kadang sayang juga orang cuba dalam bentuk daun-daun. Terus ada pesan kata tuan, baju-baju yang dah tak pakai itu setengah jangan disimpan-simpan. Tak beda aku simpan, aku beda simpan. Dia kata baju yang baru beli pula tak dipakai-pakai. Tuhan juga. Ini baju London ni, Amerika, di Korea, cuba yang tu beli dipakai. Nanti beli pakai terus, besok belum tahu. Beli pakai terus. Sayang sampai pakai. Tiba-tiba kita pun meninggal dunia. Berapa berapa lama pula orang rumah kita boleh tahan? 4 bulan 10 hari. Dia pun dipinang doa. Boleh tak? Boleh tak? Orang rumah kita pun kahwin. Baju lama kita tu suami baru yang pakai. Tuan-tuan tak nak tambah sikit lah. Kalau kita mati lah, kita tahu tak orang rumah kahwin? Jawapannya tahu. Kalau kita meninggal dunia, orang rumah kita pun kahwin. Dulu saya semati tu. Kalau abang mati, saya tetap tak kahwin. Masa bila? Masa hidup. Saya hidup semati ni. I love you betul-betul ni. Main sumpah ni. Pun kita pun nangis lah isteri kita ni. Berapa lama nangis? 14 bulan. 14 hari. Air mata pun nak kering. Air liur pula. Dia pun kahwin. Bila kahwin, ada orang campur dengan sudah suah. Kita dalam alam barzakh ni tunggu angin ada orang semua lagi mati orang masing-masing. Ikut kan aku sampai. Awak orang ni tanya mana yang sampai. Segaya orang macam salah satu je lah. Dia pun tanya, kenapa tak orang saya? Macam? Tak kahwin. Habis pengangun ni kan? Sama. Mungkin memang kita pakai besok sudah ada buat. Itu yang mudah-mudahan nanti sudah kerana tak boleh aku jadi bersedekah. Yang kedua, yang rajin melaksanakan amal ma'ruf. Rajin melaksanakan amal ma'ruf. Dan yang akhir sekali adalah nahyul munkar. Itulah dia tanda-tanda hamba-hamba yang dipecahkan kepada tiga tadi. Dia beribadat semata-mata kerana takut, kerana harap dan kerana cintakan kepada Allah. Maka kita pun boleh baca kita ni di kategori mana. Di kategori mana kita dalam bab al-ubad, bab hamba Allah yang sentiasa berbakti. InsyaAllah kita jumpa lagi bersama yang akan datang. Sekian dulu aku qali hadza wa astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil 'azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna mimma nasina wa inna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil 'azim wahdina bil ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang tadi ceramah yang telah disampaikan Al-Fadhil Al-Ustaz dari Ismail Qamus, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada kuliah yang disampaikan oleh beliau. Cuma barangkali satu perkara yang sangat menarik sebagai khulasah daripada ceramah ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya menjaga hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Ada orang yang hanya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja, yang saban kali mendirikan salat berjamaah, qiyamul lail dan sebagainya, tetapi tidak menjaga hubungan sesama manusia. Ada pula manusia yang baik kepada manusia tetapi tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dalam satu kata-kata dan bicara dengan satu orang teman ketika di lapangan terbang, apabila melihat ramai orang-orang yang mengerjakan haji untuk kali yang ketiga dan keempat, dan kawan ini membual-bualkan, kenapa tidak orang yang pergi ke Mekah untuk kali kedua, ketiga, ada yang sampai 10 kali ke Mekah, sebahagian daripada peruntukan ke Mekah itu. Kalau sekarang sekitar dalam 8,000, ada yang mencadangkan kita cari orang yang belum pergi Mekah, kita sponsor separuh 4,000, separuh cari sendiri, supaya tak adalah free of charge sangat. Jadi barangkali pahalanya itu insya-Allah akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat tertarik kepada cadangan yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ismail Qamus tadi dengan buat kebajikan, khairat dan sebagainya. Cuma bila beliau sebut tandas tak ada pintu, insya-Allah mudah-mudahan surah Masna ini cukup pintunya. Dan saya mengambil kesempatan di sini, alhamdulillah, kerjasama seluruh penduduk. Sebenarnya dengan kutipan yang kita lakukan pada tiap-tiap bulan cukup untuk membiayai dalam seluruh kita ini, majlis pengajian dan sebagainya. Dan saya menyeru tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada majlis-majlis seperti rupa, silakan datang lagi ke seluruh kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas kita solat isya nanti ada sedikit jamuan teh sahaja di belakang sana, secara layak diri. Jadi dipersilakan untuk menikmati jamuan teh tarik di belakang sana. Sekian, terima kasih.